Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat. Dalam menghasilkan sebuah tesis, antara komponen yang penting adalah untuk mendapatkan tesis-tesis yang penting, yang utama dan yang relevan dalam bidang pengajian kita. Okey, terlalu ramai pelajar-pelajar sarjana, pelajar-pelajar siswazah, master, PhD, bila dia melakukan tesis, dia kurang memiliki beberapa tesis penuh, sama ada tesis PhD ataupun tesis master. Bila sebut tesis penuh ni, dia tidak ada batasan dan limit. Dia boleh dirujuk melihat pada tesis-tesis luar negara maupun tesis-tesis dalam negara. Okey, selama ni mungkin dari segi bilangan banyaknya kita merujuk pada artikel-artikel. Okey, alhamdulillah pakcik pun dah selesai beberapa kelas okey dalam menyampaikan database artikel. Kita adanya database artikel daripada WOS, Web of Science, Scopus, Simago, Era, Nature-based database, MySite. Kemudian kita cover top publishers, ScienceDirect, ScienceDirect, Taylor, Francis, Springer, Indus Science, apa lagi? Emeralds, Willy, Sage. Okay, so kita dah banyak dah cover database yang bersesuaian dalam mendapatkan artikel secara habis-habisan lah dengan menggunakan teknik advanced search. Okay, seterusnya, okay, bagi yang dah menguasai artikel, alhamdulillah. So kita pergi kepada satu lagi base yang penting sebenarnya dalam menghasilkan sebuah tesis yang baik adalah memiliki beberapa tesis. Okey, tesis. Kat sini baru nanti kita match lah. Kita akan jumpa tesis yang nipis, hanya ada beberapa muka surat, tak sampai 100, ada yang 40 lebih, ada yang mungkin 100 dan mungkin yang banyak lah. Mungkin ada sampai 500 lebih, 600 termasuk reference dengan appendix. Okey, dekat sini penting untuk rujuk tesis. Sebelum kita mulakan kelas database tesis ni, kita merujuk ke beberapa database. Mungkin malam ni adalah proses untuk memahami objektif pakcik, kenapa pakcik nak terapkan database tesis ni. Mungkin malam ni yang tersikit, okay, pakcik nak bincangkan 2 database sahaja dulu. Banyak sebenarnya database, terlalu banyak sebenarnya. Jadi untuk peringkat permulaan nanti takut you all terkejut, walaupun 2 database, slide ada dalam 42 slide. Okay, sebelum kita go through slide, tapi slide ni very simple lah sebab dia konsep step by step. Okay, jadi sebelum kita pergi slide, just nak beritahu tesis ni dia adalah laporan penuh, perbincangan penuh dalam konteks academics. Kalau industri pun terjemahan industri dalam academics. So penceritaan dia memang orang kata layer by layer lah ataupun slice by slice. Maksudnya kalau cerita tu penuh dengan support, dengan justifikasi, dengan facts, kalau ada figure dan table sebagai support presentation. So dia very nice lah sebab tesis kan perlu ada penilaian. Sama juga dengan artikel ada penilaian, tapi tesis ni ada penilaian secara face to face. Maksudnya kita ada colloquium, kita ada proposal defense, kemudian kita ada mock viva sebelum viva, kemudian kita ada viva, kemudian kita buat proses pembetulan, ada masa diberikan. Jadi masa untuk buat improvement, masa untuk buat pembentangan, dia menambahkan nilai lagi sebuah tesis itu. Jadi kita kena rujuk tesis. Kalau rujuk artikel, ada part yang hidden, kadang-kadang cerita tak sampai sebab artikel objektif kecil. Jadi objektif kecil tu kadang-kadang tulis 4 muka surat, 5 muka surat, jadi kita kadang-kadang tak dapat. Tetapi dalam artikel jurnal ada sesuatu yang kita tidak dapat dalam tesis, sebab dalam artikel dia kena jawab in term of justifications. So dekat bahagian summary dia memang dia ada cadangan untuk kajian akan datang. So apa yang patut dibuat oleh researcher yang dibuat. Kadang-kadang orang tulis artikel ni dia agak berani daripada tulis pada tesis. Jadi kalau dapatkan justifikasi yang terpencil ataupun yang sukar yang kita jumpa dalam tesis, kita jumpa juga artikel. Jadi kita kena belajar macam mana nak dapatkan database artikel satu, dan kemudian kita belajar juga untuk dapat database tesis. Okey, jadi itu perkara yang penting lah. Jadi tesis penuh kena dapat, bukan abstrak kan, tesis penuh. Tesis penuh ni kalau
Kalau nasib kita baik, ada setengah ni confidential juga sebenarnya, dan terpulang juga kepada penerbit yang nak keluarkan dalam bentuk e-thesis ni. Kadang-kadang dia tak masukkan dengan appendix. Tapi bagi saya, kalau sebenarnya kita kena dapatkan appendix. Dekat appendix tu lah ada segala-gala detail. Kalau nak belajar formula pengiraan, ada dekat appendix. Macam mana kalau kita gunakan software, dapat result dia ada dekat appendix. Kalau guna instrumen, soalan-soalan interview, soalan-soalan soal sidik, kuesioner dan sebagainya, checklist, semua ada dekat appendix. Jadi appendix penting lah kan. Jadi secara umum appendix dia umum, ada yang tak ada. Okey, di sini pakcik ambil konsep legal lah. Ambil konsep legal yang mana kita pergi database yang mungkin dah lama wujud dekat internet tu, tapi kita tak explore dan kita tak mengetahui. Tetapi kita gunakan secara legal, maksudnya sebelum kita nak gunakan dia punya database tu, kita login. Kita kena login. Sebelum login kita kena register. Maksudnya register tu kena dapatkan username dan password, ataupun kita kena jadi macam dia punya guest lah. Jadi guest pun kena register. Okay, kita buat cara legal. Pakcik tak nak ajar, walaupun ada, tapi pakcik tak nak bincang benda tu. Kadang-kadang kita nak masuk dalam database universiti tu kena ada password. So yang ada password kat situ cuma staff dengan pelajar-pelajar universiti tersebut sahaja. Yang tu pakcik tak ajar. Okay, benda tu sebenarnya bagi saya tak sesuai saya nak mengajar untuk database tu. Itu ada part yang legal dengan ethics. Yang pakcik nak bincangkan sekarang ni, maksudnya kita dibenarkan untuk upload untuk dapat full text. Okay, lately lah, recently, banyak-banyak publisher ataupun universiti dia nak record sebagai database in term of segala benda yang kita download thesis. Jadi kita kena masukkan contoh nama penuh dan email. So dia tak boleh download kat sini je, nanti dia bagi link dekat email. Jadi kita boleh buka dekat email. Jangan risau, tak ada apa-apa. Dia sekarang nak record, at least dia boleh buat kumpul database. Dia tengok okay, negara mana yang banyak download satu-satu artikel ni, okay, universiti mana dan sebagainya, daerah mana dan sebagainya. Jadi mungkin dia nak buat analisis, so dia tahu okay, orang Malaysia ni banyak suka pasal industri evolution 4.0. So banyak artikel yang pasal industri 4.0 ni ramai orang Malaysia yang download. Jadi mungkin ada reason tertentu lah dia nak kumpulkan database. Tapi kalau tanya saya, kalau kata you tak bagi email, tak dapatlah artikel tu, sebab dia akan bagi full artikel tu dekat email. Okay, ada benda yang kadang dia boleh bagi direct, ada masa dia bagi kita go through dia email. Ada setengah-setengah artikel tu memang tak dapat full text, sebab dia kadang-kadang dia macam law dia buat lah, practices dia buat. Contohnya tesis yang baru, okay, kurang daripada 3 tahun memang tak dapat full text, dia bagi abstract je. Okay, dah lepas 3 tahun, lepas tu baru dia bagi yang full text. Macam-macam lah istilah orang panggil, dalam edah lah, dalam apa dan sebagainya. Tapi itu regulation dia, jadi kita kena respect lah. Tapi kalau tanya saya, option juga kalau dapatkan full thesis adalah dari konteks communication. Kita dah tahu siapa penulis dia, dekat kat situ dah tahu nama penulis dia kan. So kita google lah, cari nama dia, dapatkan email dia, kita contact dia secara personally, bagilah reason yang positif dalam bentuk akademik untuk dapatkan full thesis dia. Kalau dia bagi, rezeki. Kalau tak bagi, tak boleh nak paksa. Okay, jadi kita pergi ada dua database untuk malam ni. So database yang pertama tu saya yakin saya pun agak lambat juga mengetahui database ni. Saya tak diberitahu, dimaklumkan oleh siapa-siapa. Kemudian bila kita cari bahan-bahan kan, kadang-kadang gunakan Google search, kita jumpa tesis ni, kemudian kita tengok address dia. Oh, address dia dekat UK. Jadi kat UK ni baru kita jumpa. Cuma ketika itu kaedah mengeksplorasi database tu tak betul-betul make use lah, tak betul-betul fully utilize. So kat sini pakcik akan tunjukkan macam mana yang patut kita buat secara in term of ethic ni bagus, dari segi habis-habisan lah dapatkan data dia dengan cara yang lebih efisien dengan friendly lah untuk dapatkan database dia. Okey, yang pertama, tak nak buang masa, yang pertama adalah ramai orang yang dah tahu dia punya website ni. Jadi pakcik kongsikan, sebab bagi saya kalau kita termiss website ni sayang. Mungkin yang mendengar ni dah biasa, tapi kita mulakan dulu benda yang basic. Okay, so nama dia Ethos kan. Ada Ethos daripada ataupun dipanggil e-thesis online services. So dia based dekat UK. Memang pakcik ada letak kat sini screenshot dia punya sedikit background ataupun profile Ethos. Dia adalah berkaitan dengan Ethos ni, dia based on the UK National Thesis Services.
and then juga disupport oleh UK governments lah. And dia punya objektif adalah nak rekodkan semua perkara iaitu berkaitan dengan akademik, especially thesis. So dia ada ratusan ribu lah doctoral thesis yang ada dalam ethos ni. Okey, jadi kita macam biasa dia menggunakan consider macam search, dan dia panggil new search dan advanced search. Jadi pakcik tunjuk dua-duanya supaya kita tahu mana lebih sesuai nak guna new search ataupun advanced search. Okey. Jadi kat sini ada benda yang macam nanti pakcik tunjuk ibarat macam ada gambar mangga terbuka dengan mangga tertutup lah. Okey. Ada yang full text tu kita boleh dapat access, ada yang kadang dia tak bagi kita full text lah. Okey. Dan kita boleh macam filter. Kalau kalau pakcik tak filter, pakcik nak tengok. Kalau kata you tak nak, you menyampah yang tak boleh nak download tu, you filter, maksudnya you cuma dia akan keluar list yang bagi thesis yang boleh dapat full text saja. Yang tak dapat full text, you takkan keluar lah list tu. Tapi kalau macam pakcik tak, pakcik untick, maksudnya pakcik tick, pakcik nak semua je. Jadi yang boleh download, yang boleh access pun pakcik nak, yang tak boleh access pun pakcik nak. Jadi pakcik nak tahu, at least kalau kata paper tu memang sama macam pakcik nak, tapi tak dapat access, tak apalah, kita gunakan communication lain, iaitu gunakan email. Kadang-kadang dia orang ni ada akaun lain macam ResearchGate, jadi kita boleh request dia dekat ResearchGate. Kadang-kadang tengok dekat LinkedIn, kadang kita buat repo dengan dia dulu, kenal dulu, lepas tu baru kita request yang kita sedang buat PhD dan perlukan satu thesis sebagai referral dan sebagainya. Okey. Jadi dalam library British ni, Ethos e-thesis online services ni, memang pakcik letakkan print screen dekat web, dekat slide ni. Jadi you all boleh tengok dia punya apa, interface, paparan visual, paparan utama ni. So dia very simple. Dia suruh kita mula-mula kalau kita nak search kan, ada dua cara lah, sama ada you terus untuk search ataupun you kena register lah. Dalam kes ni pakcik nak register sebab dekat atas tu belah kiri ada new search, advanced search, kemudian dia ada login/register. Jadi pakcik register. Okey, bila register tu new ethos, maksud adakah kita new ethos yang baru, jadi kita klik register. Okey. So bila kita klik register, dia ada sikit lah term and conditions. Okey, standard lah. Kalau kata you tak accept, you langsung tak boleh nak join lah sebagai register. Tapi kalau tengok ni normal lah. Dia nak menjaga juga macam kita simply jual thesis ke dan sebagainya, ataupun ada benda yang tak beretika yang kita buat, menyalahi lah. Jadi dia ada buat lah term and condition. So you baca, you kena accept. Lepas you accept, dia ada berapa information. Awal yang dia minta adalah memasukkan maklumat. Antara maklumat lah kan, memandangkan first slide ni pakcik sebut lah, nanti next slide pakcik tak payah sebut lagi lah. Jadi kita dah terbiasa. Jadi yang first slide tu sebab tu pakcik tunjuk dua je, supaya kita nak memahami proses common dalam bila nak masuk dalam database, apa yang kita kena buat. Sikit nombor satu adalah kita masukkan email kita, kemudian dia kena masukkan confirm email. Standard lah, kalau kata ada star tu, masa tu benda tu wajib lah. Kalau tak isi tak boleh nak register lah kan. Lepas tu masukkan password. Masuklah password yang kita senang-senang. Dia ni dia tak kisah huruf besar, huruf kecil, nombor, tak ada. Dia general je. Jadi carilah password yang senang you hafal. Okey, kemudian title, kemudian letak full name, first name dengan last name, kemudian dia minta address rumah, letak je, tak ada masalah. Sebab benda ni benda akademik, tak ada isu besar kan. Jadi letaklah semua tu, alamat rumah semua. Kemudian kalau letak phone number, pakcik tak letak phone number sebab pakcik tak nampak ada star, jadi pakcik tak letak phone number. Kemudian ada lagi additional information, pakcik tengok kat sini pun tak ada star, jadi pakcik tak letak. Lepas tu pakcik terus register. Okey. Bila register, automatically dia akan email dekat email yang kita bagi tadi. Jadi dia akan beritahu lah, okay, sekarang you dah habis register, you can check your email. So bila kita check kat email, dia ada bagi link. Cuma dekat Ethos ni ada dua cara. Yang pertama, kita kena pergi dekat email, dia bagi link, ataupun secara automatik bila you dah habis register je, dia terus pergi kat paparan utama. Macam pakcik cuba tadi, pakcik tak perlu pergi email pun. Lepas register semua, klik, bila dah settle, dia pergi paparan utama balik. Lepas tu dia bagi option kan, biasalah komputer kan, sama ada you nak password tu save ataupun you tak unsave. Itu hak masing-masing lah, nak save atau unsave. Kalau password you susah dan sebagainya, save lah. Kalau rasa macam
is not secure lah in terms of security, you unsafe, tak apalah, setiap kali nak masuk dekat Ethos ni you kena masuk you punya username dengan password. Bagi yang safe, komputer dah automatic save. Lepas ni kalau you buka website Ethos, so dia automatic dah login. Okay, jadi dekat email dia akan beritahu lah. So jangan reply pula email, terima kasih banyak-banyak sanggup bagi peluang kat pakcik join database, tak perlu. Sebab yang konsep ni adalah komputer yang reply. Okay, so jadi kita pergi dekat paparan utama tu. Satu point yang penting lah, kalau you pergi dekat search Ethos tu, dia tulis kat situ search over 500,000 doctoral thesis. So ada lebih kurang 500,000 tesis dekat Ethos. Logik dia macam ni. Kalau pakcik sangat suka Ethos, antara top 5 lah database pakcik yang pakcik selalu tengok. Kerana bagi pakcik yang dekat UK ni, dia banyak benda yang sama dengan Malaysia. Dari segi dia punya practices, dari segi language, communications, dari segi apa lagi? Dari segi teknologi. Banyak benda yang kadang-kadang kita sebenarnya kalau pergi dekat UK, banyak benda yang sistem dia mostly almost same lah. Dan dari segi kita pun ada part law yang kita memang follow UK punya law. Okay, jadi benda-benda tu senang kita nak adapt. Okay, jadi kalau tanya saya pula memang suka study yang consider yang dekat Malaysia ni. Bukanlah kata tak ada orang study, maksudnya kita belum betul-betul nak tengok benda tu. Industri pun belum sampai lagi nak tengok benda tu. Jadi kita nak jadi researcher yang mendahului, supaya kita dapat beri sikit corporate bagi kerjasama, dan kita boleh assist industri, assist akademik. So ada setengah-setengah bidang tu memang dia kena cari bidang yang jauh ke depan. So dia bukan buat bidang yang kita mengkaji benda yang kita buat, nak tengok keberkesanan apa yang kita kena buat. Kita lebih kepada ada satu kajian yang suka propose apa government boleh buat. Okay, boleh usahakan buat benda ni sebab kita dah research dah buat. So boleh assist industri, korang boleh explore benda ni. So researcher dah buat. Dia cukup bidang lah. Kalau macam bidang badik, macam bidang pakcik memang propose lah. So benda tu memang industri pun tak ada lagi, ataupun industri masih lagi awareness, kita dah mencari solution untuk dia. Okay, jadi dekat paparan tu you boleh lakukan search lah. So yang permulaan search ni kita boleh gunakan new search. Lepas tu pakcik tulis kat sini, dekat slide, new search. Okay, dekat new search tu pakcik sajalah letak bidang pakcik lah. You all letak lah bidang you all Jadi pakcik letak kat situ adalah Lean Six Sigma. So kat situ pakcik tick limit search to item available of immediate download, dan tick juga include restrict or embargo item. So maksudnya benda-benda yang kadang-kadang dia simpan dulu embargo tu, so dia tak boleh nak bagi free access lagi. Jadi saya pakcik klik dua-dua, lepas tu pakcik klik search. Okay, ini bukan advanced search yang ini namanya new search. Dia panggil search biasalah, kita panggil general search lah Jadi keluarlah beberapa. Jadi berdasarkan keyword pakcik letak tadi, Lean Six Sigma menemukan sebanyak 34 tesis. Of course lah, tesis ni nanti you boleh buat sort. Belah kanan tu ada sort, nak sort relevant ke, nak sort by date. Sort by date tu dia akan sort lah benda yang paling latest 2020 kalau ada, 2019 ke. Kalau sort by relevant, paling kena dengan keyword kita. Jadi kita boleh dekat sort. Jadi ada beberapa contoh artikel yang kat sini yang kita boleh download lah. Okay, jadi pakcik pilih satu. Pakcik tengok pada paper tahun 2019 ni, paper oleh Laureni Alessandro. So yang ni memang pakcik pernah cite dia, baru tahu yang ni, dia ni baru dapat PhD 2019, ataupun dia dah ada 2-3 PhD lah. Okay, daripada University Starlight. Jadi leadership for the Lean Six Sigma. Jadi pakcik klik dekat dia punya title thesis tu. Okay, jadi dia keluar satu lagi paparan lah. Dia punya macam record information. Dia adalah jelas, dia beritahu nama dia, daripada universiti mana, tahun bila, apa tajuk dia. Jadi ada access tu, nak access tu nak terus download dalam Ethos, ataupun nak access melalui institution. Kalau tanya saya, terpulang. Kalau tanya saya, kadang-kadang dekat Ethos tak dapat download, lepas tu you boleh klik kat institution. Dia optional. So dia boleh dapat full text tu dalam dua version. Okay, boleh try kedua-duanya. Saya tak boleh kata yang mana lagi bagus atau tidak. Kalau tanya saya pergi Ethos tak dapat, saya pergi pula access for institution. Dua-dua tu link dia bagi. Sama nak klik download ataupun klik link by institutions. Okay, jadi bila you klik, contohlah saya klik download dekat Ethos, kemudian dia bagi lagi satu paparan, dia panggil download manager. Okay, jangan risau, benda tu semua ada dalam slide. Nanti tengok dalam slide. So ada download manager. So sekali saja tengok, jadi dia ada macam copyright statement. Jadi pakcik agree to the term and condition, kemudian pakcik tick
artikel pakcik tadi, tick je, ataupun select all. Cuma tak adalah select all, pakcik ambil satu je tadi, tick yang satu tadi, lepas tu klik download. Okay, jadi klik download, jadi dapat pakcik pun tunjuklah gambar kat sini, gambar senyum, maksudnya pakcik dah dapat full text. So pakcik memang nak buat tajuk pasal leadership dekat Lean Six Sigma contohnya. Seronok lah dah dapat satu full tesis. Jangan stop pencarian pula. Kita kena dapatkan banyak-banyak tesis. Pakcik tadi jumpa tadi berapa? 34 kan. Jadi baru ambil satu, mana yang relevan nanti you download juga. Okay, research ni kena berterusan tau. Kadang-kadang kita tengok pada peringkat SEM 1 kita cari tesis sebab dia mostly dekat dengan tesis kita, judul dia sama dengan judul tesis kita, tapi kita tak melihat komponen-komponen yang dalam tu. Maksudnya teori dia, method dia, analisis dia. Kadang-kadang tajuk yang ni, yang lari sikit pada topik ni, okay, still ada dalam 34 tadi, mungkin dari segi tajuk dia tak sama, tapi mungkin dia menggunakan teori yang sama. Jadi kita tak berapa nak faham tentang teori tu. Salah satu tempat nak faham pasal teori adalah baca tesis. Jadi kita tengok, artikel ni kelebihan dia sebab dia ada penerangan tentang tesis. You nak pakai satu method, okay, yang you tajuk ni sama, dia pakai kualitatif. Tapi sekarang you nak pakai mixed method. Jadi banyak-banyak artikel tadi mungkin tajuk dia agak tersasar sikit dengan apa you nak kaji, tetapi dia gunakan mixed method. Jadi kat situlah yang kalau tanya saya nak katakan tesis yang solid atau fit dengan kita, dia kalau nak dapat susah lah, kan? Teori sama, method sama, analisis sama, problem statement pun lebih kurang. Okay? Kalau tanya saya, apa yang saya buat, apa yang saya belajar secara kebetulan, mungkin bila saya cari tesis, saya suka dengan tesis tu, cari satu tesis, suka dengan tesis tu. Okay, saya sebenarnya, saya jumpa 3 tesis. Contohlah contoh jumpa 3 tesis. Objektif nombor 1, refer tesis A. Objektif nombor 2, refer tesis B. Objektif nombor 3, refer tesis C. Ini mungkin secara kebarangkalian mungkin dalam 20 orang salah seorang daripada 20 orang tu buat cara macam ni. Mungkin lah, kan? Ataupun mungkin lagi kurang, mungkin dalam 10 orang buat. Itu mungkin lah. In term kat ni mungkin. Tapi pakcik salah satu pakcik buat adalah tu. Jadi tapi tesis pakcik dapat tu tesis yang baru, yang kita tahu topik tu topik yang best. Kita dah communicate dengan supervisor. Supervisor kata okey, betul benda ni nampak selari. Kalau kita kerja pun dia jadi macam proses A, proses B, proses C, ataupun jadi input, proses, output. Nampak selari, nampak cantik. So kita boleh proceed benda tu. Okay, itu gunakan kaedah new search. Okay, kaedah yang kedua yang pakcik recommend sebenarnya, new search tu kita dah biasa gunakan kaedah new search. Macam kita guna Google search, type je. Okay, nanti di hari yang terakhir, siri yang kelima nanti pakcik akan tunjuk the powerful of Google. Macam mana kita boleh gunakan Google tu untuk cari bahan dan fungsi-fungsi dalam Google tu untuk dapatkan bahan. Okey, cuma kita tak boleh lawan Google. Google ni contoh database yang paling besar. Tapi kalau tak kena gaya menyesatkan. Maksudnya macam mana nak gunakan Google tu dia selari ataupun setanding dengan database universiti. Macam mana itu kita kena kontrol. Jadi hari terakhir nanti saya pakcik akan cerita pasal Google tu. Kokot pakcik terlupa ingatkan. Okay, sekarang ni kita gunakan advanced search untuk ethos. Okay, sama juga bila kita dah register tadi, bila saya buka balik lah, bila nak guna advanced search tu kita pergi first page balik kat website paparan utama, main page. Okay, main page tu tengok, rupanya sebab saya save tadi, jadi email saya dan password saya memang ada kat situ. Okay, benda yang menarik sekarang ni adalah saya nak explore advanced search. Okay, di bucu kiri paling atas dia ada 2, new search atau advanced search. Pakcik klik advanced search. Pakcik klik advanced search. Bila pakcik klik advanced search, dia ada beberapa kita kat sini lah, dia ada konsep dia macam mana, dia advanced search. Dia macam-macam kaedah, tapi yang ni kaedah advanced search yang jenis structured. Jadi structured ni just kita masuk kat sini, dia bagi 3 keyword. Kalau you nak lebih daripada 3 keyword, you boleh add lagi. Okay, so dia ada macam-macam lah. You boleh search by authors, search by title, search by pakcik play any words. Jadi ni lebih general lah. Kalau katakan bila search terlalu luas, pakcik kecilkan lagi. Untuk peringkat awal ni pakcik masukkan 3 keyword saja, tanpa pakcik allocatekan apa-apa atau pakcik detailkan. Pakcik masukkan keyword pertama adalah Lean Six Sigma, keyword yang kedua adalah performance,
Keyword yang ketiga adalah manufacturing. Okey, memang pakcik nak study pasal Lean Six Sigma, kesan kepada ataupun impact daripada performance industries. Kemudian pakcik nak fokus pada manufacturing. Jadi sebab tu keyword pakcik letak Lean Six Sigma, performance dengan manufacturing. You all boleh letak. Kalau rasa nak tambah lagi, tambah lagi. Okey, manufacturing. Aku nak fokus SME, tambah keyword satu lagi. Manufacturing SME kan. Jadi yang keyword keempat letak small medium enterprise. Tu contoh dia. Okey. Jadi bila pakcik gunakan tiga keyword ni, Lean Six Sigma, performance dan manufacturing tu, pakcik klik. Kat sini nama istilah dia kita biasa dengan enter kan. Jadi kat sini kita pakai go. Okey, tapi sebelum tu terlupa pula tertinggal. Yang di kat bawah tu pakcik buat macam tadi. Pakcik tick limit search item for immediate download. Satu include restrict the embargo item juga. Jadi pakcik tick dua-dua tu, baru klik go. Okey, bila pakcik klik go berdasarkan tiga keyword ni, so dia menemukan 4. Tadi kalau kita pakai new search tadi, kalau saya gunakan Lean Six Sigma, dia menemukan 34 thesis. Itu kaedah general search tadi. Tapi bila gunakan advanced search dia menemukan 4. Maksudnya 4 saja tesis yang bersesuaian berdasarkan 3 keyword pakcik tadi. Itu kelebihan dalam advanced search, maknanya dia mengecilkan ataupun dia pergi yang khusus berdasarkan keyword kita tadi. Jadi ada tiga-tiga ni, pakcik pun tengok memang berkenan dengan satu tajuk ni, jadi pakcik pun try download kan. Jadi pakcik download lah tajuk dia, a framework incorporate Lean Six Sigma life cycle assessment in manufacturing. Okey. Kemudian pakcik tunjuk paparan yang berbeza sikit tadi lah sebab ni lagi luas. Jadi kat bawah tu sebenarnya kita ada boleh share, boleh tweet, boleh share kat grup WhatsApp, boleh email. Nampak tak? Maksudnya ethos ni kalau kita tengah cari bahan, ni tesis kawan aku ni, dia buat tajuk macam ni. Biarlah dia cari sendiri nanti. Janganlah. Kita ni kalau jadi researcher ataupun buat PhD atau buat master, kadang-kadang benda-benda macam ni kita kena support. Kita cari bahan, kita kenal kawan-kawan kita buat tesis, kita tahu tajuk dia buat tajuk apa, kan? Berapa second je. Boleh share WhatsApp share WhatsApp, jadi dia boleh dapat. Okey, pakcik tak explore lagi lah benda ni, tapi tengok logo tu memang logo FB, FB share, ada tweet, ada WhatsApp share, ada email. Jadi boleh share, ni others share, boleh apa-apa lagi nak share, jadi kita boleh share. Okey, itu part untuk share lah. Kan, dia kadang-kadang nikmat tau sebenarnya dapat bantu orang, kawan-kawan. Dia pun duduk kat rumah, ada hal urusan keluarga yang tak settle. Jadi babe, kau nanti kau senang kau check lah WhatsApp. Nanti aku check lah. Nanti kau free kau check lah. Selang lagi 10 minit dia call. Thank you lah. Kau susah payah lah cari artikel aku. Kadang-kadang kan dia mengubah, dia dapat kita bantu orang tu seronok sebab dia dapat, kita tu lagi beronok-ronok. Contohnya, aku buat kerja simple je, aku share je kat dia, tapi perasaan seronok yang dia rasa tu sebenarnya kita lagi lah rasa. Bila tengok dia seronok, aku pun jadi macam bersemangat lah, aku nak cari lagi lah, aku nak explore lah, satu hari aku nak explore ethos ni. Dia jadi macam tu lah kan. Kadang-kadang benda-benda macam tu lah journey bila buat PhD ni, ada tesis ni. Ini yang best pakcik lalui. Tak adalah mungkin pakcik biasa-biasa je, tapi pakcik memang melalui lah. Bila cari bahan je, kita share dengan kawan kita kan. Bila dapat jumpa artikel ke, padahal kita tak tahu pun tajuk full tesis dia, tapi tengok Lean Six Sigma ni si pakcik ni. Lepas tu Roger, aku jumpa lah artikel kau kat library. Ya ke? Cantik, nanti aku pergi. Tak payahlah pergi, aku dah pinjam buku ni untuk kau. Kau memanglah kawan forever lah, contoh lah kan. Okay, kat sini cerita lain pula. Okay, dekat sini kita ada satu paparan, dia ada pergi dekat full text macam pakcik beritahu tadi. Kita boleh pergi access kat full text ataupun kita boleh gunakan link tu. Okay, jadi gunakan option ni lah. Jadi pakcik pergi dekat link tu. Okay, jadi dia pergi dekat satu universiti. Dia pergi satu universiti lah. Universiti ni Northumbria. Minta maaf kalau sebutan tak betul Dia Northumbria. The Northumbria Research Link. Jadi dia beritahulah tajuk yang pakcik nak tadi, a framework incorporate Lean Six Sigma and life cycle assessment in sustainable manufacturing oleh Fargaini Haitim 2017.
Jadi pakcik klik dekat download, dia ada satu ikon sikit tulis tu klik download. Jadi pakcik pun klik download tu. So bila klik download, pakcik dapatlah artikel tu 203 muka surat kat sini. Pakcik tulis kat atas tu muka surat dia 203. Dapatlah full text dia. Kan. Sambil-sambil buat slide ni, pakcik pun dapat dah 2 thesis full text. Kan. Jangan jual pula lepas ni. Saya kat belakang-belakang tu dengar macam-macam orang jual thesis dan sebagainya. Okey. Kita konsep share saja. Okey. Kemudian kat sini kita try database yang kedua. Okey, tadi ethos pakcik cerita dia punya rumusan. Okey, dia ada daripada UK punya, British punya koleksi siswazah punya tesis yang disupport oleh kerajaan UK juga. So dia ada almost 500,000 doctoral thesis. Kita mula tadi kita buka account. So kita nak legal supaya kita register. Sekali je, one time je dah cukup dah. Boleh guna sampai bila-bila. Kalau you rasa you tak nak register pun boleh you search je. Tapi bagi saya lebih suka kita register lah. Macam itu saya ajar, kita register WS, Web of Science, register Scopus. So kita register semua. Okay, kemudian kita belajar kaedah search. 2 kaedah iaitu new search dengan advanced search. Jadi pakcik tunjukkan dulu keadaan. Kalau tanya saya, dia tidak ada sangat perbezaan yang besar lah. Tapi kalau tanya saya 500,000 agak banyak jugalah. Jadi kalau nak pencil ataupun nak lebih khusus kepada proses pencarian tu, kita boleh gunakan advanced search. Tapi kalau advanced search tu tak dapat, kosong, nol. Okay? Kita boleh gunakan kaedah new search tu ataupun general search. Okay? Kita ada banyak, jangan risau kalau katakan balik nanti ni dah first class ni cari kat ethos tak kena bidang dia, sabar. Kita ada beberapa hari lagi. Okay? Memang hari pertama ni engine kita buka slow dulu. Okay? Pakcik buka 2 database je. So besok-besok jangan korang muntah pula. Tak larat. Banyaknya bahan. Itu jumpa cakap tak ada. Sekarang ni tak larat. Banyak pula tesisnya. Mesti bila aku nak baca. Rumah dengan kelang kelibut PKP ni. Anak dengan nak sekolah jadi cikgu kat rumah. Cerita lain pula. Hari tu tanya dengan saya, tanya dengan pakcik. Susahlah nak dapat tesis. Jumpa tesis tak dapat full text. Itulah pengalaman pakcik bila mengajar. Dulu pakcik mengajar face to face dan mengajar dalam kelas. Mungkin tak banyak, mungkin tak sebanyak you all dalam kelas ni. Tapi bagilah dengan satu hari tu, kadang-kadang limit dengan, kalau mengajar LR kan. Jadi tunjuk sikit lah website pakcik rasa yang best tu. Tapi tak semua. Itu pun dah diorang kata muntah, tak larat dah. Kan? Jadi macam dia macam shock lah. Padahal saya nak mengajar literature review. Penyudahnya itu cari bahan je. Okay. Dia jadi macam jangan sampai hanyut lah. Tapi dalam kata lain, tak cukup satu database, kita ada banyak database. Mungkin dia macam ni tau. Selama ni kita search dekat Google, benda tu ada je dekat floating dalam website tu ataupun dalam website, dalam dia cari ni go through to website lah. Tapi bila cari search tak sampai kat situ. Okey. Yang pertama, kadang-kadang kita search tak kena keyword, satu. Yang kedua, search kita, minta maaf saya sebut ni kalau saya kurang tepat, maafkan pakcik. Tapi pakcik rasa benda tu begitu. Berdasarkan pengetahuan pakcik, begitulah cerita dia. Ada setengah-setengah website, dia ada macam security blocks. Dia macam security tak adalah macam betul-betul hard punya security. Dia quite soft security. Tapi dia membolehkan, dia protect, dia self protect. Yang maksudnya dia ada dalam ethos ni, kita tak dapat. Search kat Google tak masuk, tak tembus. Padahal benda tu free access je, tapi kita tak boleh nak tembus. Itu possibility yang ada. Sebab tu kalau saya pesan dekat sahabat-sahabat semua, kita ni researcher, kita tak bolehlah search dekat Google sahaja. Google search, orang tak study PhD dengan master ataupun bukan pensyarah pun ramai yang guna. Kita berada dalam platform yang khusus, platform yang betul. Jadi researcher kenalah dapatkan database yang betul-betul. Kita pergi tuan rumah betul-betul. Macam ni, kita pergi tuan rumah dia, register dulu, ketuk pintu dulu. Jangan main rembat je. Okay? Alright, kita terus. Takut nanti terlalu panjang. Kita database yang kedua. Dia database ni daripada Hong Kong. Kalau tanya saya tadi tu, kalau cerita tadi tu dekat ethos tu British, UK. Okay? Tu satu yang kita panggil British ni UK. Yang kedua ni kita pergi Hong Kong. Okay. Yang ni Hong Kong ni tak sebesar dekat UK. Kalau tanya saya, dia Hong Kong ni tak besar. Tapi tak tahu, mungkin bidang saya banyak dekat sini. Dia Hong Kong ni tak tahulah, dia mungkin kita tengok dekat public ni macam ni, tapi tak tahulah kalau dekat Hong Kong dia ada macam extra ke, dia ada advance premium ke, privilege ke, saya tak tahulah. Tapi dia tak banyak. Tapi dalam tak banyak tu,
Saya tak tahu. Saya rasa dalam tak banyak tu sebenarnya, walaupun tesis tu 2014. Okay, dia kata idea research dia bagus lah. Kalau dekat Malaysia 2020 dia dikategorikan antara yang sangat baru, bukan baru tau, sangat baru. Jadi saya cuma ambil konsep dia, cuma pergi dekat satu kajian PhD, saya kena tukarkan citation saya sebab saya tak boleh pakai citation dia. Mungkin citation dia jadi macam 2008, 2009. Jadi saya kena cari new citation. Jadi bila nak menulis satu bab ataupun one paragraph, jadi saya tahu apa nak cerita. Sebab dia dah buat acuan dah dalam tesis tu apa, lepas ni apa nak cerita, lepas ni apa nak cerita. Saya cuma dapat idea, okey lepas ni aku nak cerita ni. Itu yang paling susah sebenarnya. Kalau nak menulis ni, kita nak cerita, aku perenggan ni nak tulis apa dah siap satu perenggan kedua aku nak cerita apa. Itu yang susah. Jadi kita dah jumpa satu tesis yang boleh guide kita dari segi proses satu proses. Jadi tengoklah macam pakcik beritahu dalam tips, kalau siapa yang dah follow tips pakcik tu, tips bab 1, kita perlu ada banyak tesis. Di situlah kita buat decisions. Fahamkan satu tesis secara cepat. Yang ni susah lah. Ramai yang request ajar macam mana nak baca tesis dengan cepat. Macam mana susah pakcik nak sagap 10 tahun yang dulu, 10 tahun yang sudah. Kalau baca tesis, mungkin sama macam you all cara baca tesis. Okay, 10 tahun kemudian, sekarang baca tesis mungkin berbeza dengan 10 tahun yang sudah. Semua tu disebabkan mungkin pengalaman dan juga kadang-kadang kita menguasai bidang itu. Contohlah mana pernah saya baca appendix 10 tahun yang sudah? Tak ambil. Confirm kalau buka appendix tak faham. Sekarang tengok appendix dulu. Tengok appendix tu, best student ni. Clear, cantik dia punya susun. Very synchronized, clear, tersusun, betul. Baru tengok bab-bab lain. Jadi benda pelik. Lepas tengok appendix, tengok reference. Mana pernah 10 tahun yang sudah saya tengok reference. Saya tak habis tengok introduction dia, tengok problem statement dia. Cantik, problem statement dia boleh copy and paste. Sekarang kalau saya tanya, mana boleh problem statement copy and paste? Itu maksud dia sekarang ni. Sebab tu sebelum kita nak memahami benda tu, kita kena tengok beberapa tesis. Lihatlah, konsep saya sebenarnya first review lah. Baca tu maksudnya kalau nak tunggu baca lama bukalah helaian demi helaian. Proses dia macam ni, proses dia macam ni. Duduk bilik-bilik dia setengah jam siap. Sekurang-kurang kita dah habis tengok satu tesis walaupun tak baca sepenuhnya. Kali kedua belik lagi. Makin lama kita dah tahu. Baru aku tahu kenapa table dia buat macam ni. Baru aku tahu kenapa dia buat objektif macam ni. Patutlah satu tesis ni pun buat objektif yang sama. Sebab okey, dia macam tu. Dia observation dengan cara document analysis tu macam tu lah cara dia. Jadi kita teruskan yang kedua ni, nama dia adalah daripada Hong Kong, The HQ Scholar Hub. Scholar Hub, HQ tu Hong Kong lah, Hong Kong University Scholar Hub. Dia nama penuh dia The HKU Scholars Hub. Okay, dia so ada website. Lupa nak beritahu tadi, dua-dua yang dekat ethos tadi pun pakcik beritahu link website dia. Dekat HQ ni pun ada website dia. So saya beritahu sikit lah apa itu The HQ Scholar Hub tu. Okay, jadi adalah informasi lah, dia panggil information system lah, di University Hong Kong. So dia ada perkongsian pengetahuan, tapi dia banyak sikit lah. Dia kalau macam dia tadi ethos, dia mostly daripada tesis. Yang ni dia campur sikit, ada patterns, dia ada artikel, dia ada e-tesis. Sebab tu dekat slide ni pakcik tak cover semua pakcik cuma explore dekat tesis saja. Sebab kita punya sekarang ni bincang database tesis. Jadi kalau you nak explore HQ ni, tengok dia punya artikel jurnal ke apa, you boleh explore. Pattern ke you boleh explore. Nampak Hong Kong dia public kan, ada information tu, kita ada pattern apa dan kita ada copyright apa. If something is good, kalau universiti dekat Malaysia pun dia ada database macam tu supaya kita tahu universiti ni ada pattern apa, dia ada copyright apa. Kadang-kadang kita secret sangat, saya pun tak tahu. Tapi kalau universiti luar ni dia memang setakat title je kan, abstract sikit je apa dan sebagainya. Dia is good tau, sebenarnya sangat bagus. Bila kita buat Google search patterns sesuatu produk tu, dia pergi dekat HKU. Lah, Hong Kong dah pattern dulu. Itu yang saya nampak kelebihan daripada
SKU ni in term benda lain lah. Pakcik ni nampak benda macam-macam, tapi dalam kes ni smart jugalah. Kita tak buat, kita website kita tak menjurus kepada itu lagi lah. Bukan kata tak bagus lah, kita ada benda-benda yang kita kena improve lah kan. Okay, ini dia punya website. Dia ada gambar dia, ada gambar gambar mestilah dia punya corporate color tadi sama jugalah, banyak main color merah dengan putih. Okay, jadi dekat sini yang pertama pakcik tunjukkan yang front page kat sini. Okay, nombor 2 adalah kita nak register. Kita kena register lah. Jadi kita yang pertama nak buat apa-apa, datang tempat orang, kita kena register. Okay, dan dekat atas tu dia ada gambar kunci. Ada 3 perkara. Help, minta tolong. Tak payah minta tolong. Dia ada SKU login. Kita belum lagi, kita tak boleh login. Yang bawah tu guest login. Jadi you klik dekat guest login tu sebab kita bukan members dalam SKU. Kita bukan daripada Hong Kong University, kita daripada outsider. Jadi kita guest login. Jadi kita kena register. Okay, klik dekat login tu, kemudian pergi dekat you baru nak register, new user. Click here to register. So kita nombor 1, dia very simple, dia ada macam ada next lepas ni. Nombor 1, masukkan email address dengan password. Kalau tak ada, kita kena register lah. Untuk kalau login masuk itulah dah kata register. So bila you nak register nanti, macam saya, bila type je user registration, dia suruh masukkan email address. Paparan ni bila tadi sampai ada login dengan password, masuk je biasalah. Tapi kalau nak new ataupun baru nak register, so kita masukkan email address. Make sure masukkan email address yang aktif lah, sebab kita kena buka email tu. Jadi saya masukkan email saya, kemudian saya register. So dia akan pergi dekat email saya lah. So dekat email saya tu ada link. Klik dekat link tu. Bila klik kat link tu, kena masukkan information detail. Dia berbeza dengan ETOS. ETOS tadi dia kita isi semua form tu. Kalau yang SKU tu dia buat 2 step. Yang pertama bagi email je dulu. Masukkan email, register. Bila kat register, dia pergi bound dekat email. Dekat email dia kena klik dekat email tu, baru you kena masukkan informasi lain. Nama penuh macam biasalah. So dekat sini dia prefer masukkan nama penuh, kontak telefon sebab dia tak ada star. Jadi pakcik tak adalah letak nombor telefon. Kadang-kadang benda yang nombor telefon ni kalau perlu boleh letak kan, dia tak letak. Jadi language pakcik pilih English. Lepas tu pakcik masukkanlah password yang pakcik nak guna. Biasanya password pakcik seorang yang lah tahu, tapi password yang sama lah untuk semua. Untuk hal akademik lah, bukan urusan bank dan sebagainya. Okay, registration complete. Bila registration complete tu, kemudian you klik return to the Scholar Hub homepage. Jadi bila you pergi kat homepage, you dah ada kat sini. Okay, dekat sini pakcik nak cerita sikit. Dia ada maklumat publication. Atas ada publications, dia ada researcher, organizations, grant, dataset, pattern, community services. Pakcik ikhlas. Ini Universiti Malaysia kena buat. Maklumat-maklumat ni buka front page, inilah database yang R&D database yang kena ada. Kita mostly tak ada kita buat ada benda-benda lain lah, tapi kita tak letak benda tu. Kalau nak jadi macam ni pakcik lah, sebab pakcik jadi seorang investigation Bila pakcik investigates, kalau nak jadi QS ranking, inilah information yang kena ada. Okay, jadi dalam kes ni kita punya objektif nak cari tesis. Nantilah cari publication ke grant ke tu kemudian lah. Kita klik dekat tesis. Klik dekat tesis tu, okay, kemudian bila dah klik dekat tesis tu, kemudian kita boleh buat search kat bawah tu lah. Dia ada filter, nama dia ni macam advanced search lah, tapi dia ada kategori feed, dia namanya filter. Okay, sama dengan top publisher pun dia ada buat filter. Jadi kita type lah title kita. Kalau kes ni pakcik letak title pakcik adalah quality management. Besarkan sikit lah. Jadi saya letak lean six demand, saya letak quality management. Kemudian dia ada degree. Saya kata okay, tak apalah, kan dia campur master PhD, tak apa, campur pun tak apa. Jadi saya letak all degrees. Department saya letak dulu all departments. Degree level saya pun letak all degree level. Jadi macam saya general, saya tak pergi SPO nak yang PhD je, saya nak bidang management tak. Saya pergi general dulu. Kemudian publication date dia beritahu sini start pada 1941 sampai 2020. Saya pun tak ubah, saya biarkan semua apa. Nanti kalau kata tengok lama sangat, nanti saya boleh sort. Saya pilih dah sort yang tahun yang baru je. Tapi kat sini cukup saya masukkan keyword quality management, yang lain tu saya pergi general. Lepas tu saya klik search.
Bila search kat sini dia jumpa lah kan, dia ada buat summary. You pergi dekat bahagian kiri kan, bahagian kiri tu dia ada buat macam, dia ada filter lah. Okay, dalam bidang Doktor Filosofi ada 3, Master Education ada 2. Jadi search saya Quality Management tu menemukan. Jadi Master Thesis dia ada 76. Tajuk saya Quality Management tu kat sini Master Thesis 76, PhD Doctoral dia ada 4. Okay, saya ikhlas untuk universiti macam HQ Scholar ni. Saya ketepikan dulu master dengan PhD. Jadi dekat sini saya tengok kadang-kadang tesis master pun it's good lah bagi saya, dia buat macam tu, tapi idea dia sangat bagus untuk saya extend to level PhD. Itu kelebihan kalau tengok potential master research ni, dia membantu kita untuk kita push untuk another level lah. Another level maksudnya PhD lah. So saya tengok dan saya rasa tak malu lah saya nak baca lah. Bukanlah kata kat Malaysia tak bagus, cuma kadang-kadang dalam Malaysia kadang-kadang kita patternate kita sama je, orang buat lebih kurang. Tapi bila kita nak fresh tengok pada scholar-scholar lain pada tesis luar negara, best lah benda ni. Benda ni lah kita melayang-layang mencari hala tuju sebenarnya aku nak buat apa. Bila tengok tesis luar negara, sebenarnya ni lah yang aku nak buat. Kan? Kat situ lah kadang kita jumpa. Jadi jumpalah beberapa judul. Okey, kemudian saya pilih lah yang bersesuaian kat sini. Jadi bila saya pilih kat sini, saya tengoklah tahun-tahun bila yang ni. Okey, saya pilih dah tajuk apa? Reframe Education Quality in Hong Kong Sub-Degree College Management Strategy and Student Perceptions. Jadi saya tengok tajuk ni menarik ni, Reframe Education Quality, sebab memang tajuk pasal reframe education quality ni memang dibincangkan di Malaysia. Nak tengoklah kat Malaysia, kat Hong Kong buat macam mana. Saya pun pilih genre ni. Okey, nak dapatkan full text. Okey, di belah kiri tu ada file download, you klik full text kat situ. Bila saya klik kat situ, alamak, dia ada lain sikit. Saya jadilah buat surprise sikit lah. You all jangan terkejut pula. Lain pula. Tadi kita dekat Ethos, klik je download tu, tunggulah sekejap, lepas tu dapatlah full text. Okey, dekat sini dia suruh masukkan nama dengan email. Aku dah register tadi, kenapa nak hantar nama dengan email? Kalau you fikir lama sangat, penat lah. Saya pun fikir ke lah, tadi aku dah register dah letak nama penuh email ni, kenapa minta nama dengan email lagi kan? Tapi lah kita faham dia nak rekod, jadi kita pun letaklah nama kita, letaklah email. Rupa lepas saya hantar email, 1-2 saat je dekat email dah masuk full thesis. Lagi dahsyat Hong Kong Scholar ni. Jadi consider dia, saya boleh dapat full artikel tu, masukkan nama dengan email di sini. Jadi dapat kat situ. Kalau katalah saya nak bagi hadiah kat kawan saya birthday dia, saya bagi birthday thesis, masuk nama dia, email dia, dapatlah email dia. Contoh dia kat itulah. Jadi kat sini dia nak rekod lah. Okey, tengok email dan sebagainya kan. Kita pun dah register tadi kan. Jadi kat sini jangan sepenat, masuk saja nama dengan email, nanti full text artikel yang saya nak reframe quality education tu masuk dekat email saya. Kat situ you download, cepat, tak ada masalah. Semua versi PDF lah. Okey. Cuma kat sini dia masukkan, dia ada beberapa maklumat lah. Nama, email, macam biasalah control kan. I'm not a robot. Klik lah kat situ, lepas tu submit. Kemudian ada keluar lagi satu lah, I have agree in term and use condition, I have review the online bla bla. So kita pun tick, lepas tu kita submit. Kemudian dekat email, saya pun pakcik tunjuk link ni dekat email. Kemudian dapatlah full text. Itu dia lah perkongsian pakcik. 2 database. Okey, yang ni memang pelan-pelan lah. Saya nak bagi warm up. Semua ni lah kaedah dia nak database. Lepas ni nanti kelas kedua nanti kalau saya bagi 5 database, laju lah. Sebab kita dah pro dah. Nak register dah tahu cara nak download, macam mana nak buat search, macam mana nak buat filter search. Lepas ni laju. Dia kadang-kadang ni first class ni ramai kata 2 je. Kenapa 2? Kenapa tak banyak? Sabar, baru first class. Sebab yang join ni ada yang belum register PhD, baru nak intai-intai. Selama ni I love Google saja, Google search, tak pernah explore database. Pelan-pelan nanti dah masuk rentak kelas kedua, kelas ketiga, especially kelas keempat nanti dah laju dah. Lepas ni kalau saya dah ajar sampai 5 kelas tu nanti, 5 database tu, campur 5 hari perbincangan tu,
Kalau rasa dah faham, saya rasa you boleh self explore. Mungkin ada saya tak masukkan semualah sebab saya rasa masuk yang best ataupun yang penting-penting saja. Mungkin ada banyak lagi database. Dunia ni luas. Okey, you dah ada asas yang kuat untuk cari bahan database yang mungkin lepas ni you lagi banyak daripada saya. Mungkin saya ada banyak ni dia, tapi mungkin you lagi pandai explore, you akan jumpa lagi banyak daripada saya. Okey, itu saja perkongsian Pak Cik untuk hari ini, untuk berkongsi bagaimana untuk menggunakan database ataupun lagi tepat website. Takkan kita nak cakap website tesis kan? Kita panggil database sebab kita akan mengumpul beberapa tesis yang banyak, menjadikan safe database untuk kita lah, safe record, safe dokumen kita. Bukalah folder nanti tesis. So dia ada tesis, kadang-kadang biasalah proses namanya kerja. Sebab tu dalam tips saya panggil cari tesis ni kerja, dia bukan menulis. Menulis 1 hari 1 jam je, kena bincang pula, kena set lah 1 hari 1 jam tu nak buat masih bila. Okay, cari bahan ni kerja. Contohlah pergi kat library tu kerja. You kena allocatekan 1 hari 1 jam menulis. Yang tu betul-betul tulis tesis. Kalau cari bahan print tu kerja. Sebab tu kalau kata buat PhD ni dia kena bekerja dan menulis. Buat apa ni? Kerja. Fahamlah, cari bahan ni, baca. Tu kerja. Bila tulis, tu serius. Kau buat apa ni? Aku tengah tulis tesis. Wah, itu kalau dengar tu jangan kacau orang lah. Dia tengah nak tulis tesis, sejam tu je dia nak tulis tesis, jangan kacau. Kau buat apa ni? Kerja. Kerja boleh sembang. Tengah-tengah cari bahan tu, makan biskut ke, minum air ke, menyembang ke, tak ada masalah. Sebab kita tengah kerja. Ini kerja-kerja siswazah lah, kerja-kerja untuk tulis tesis. Okey, lagi sekali Pak Cik mohon maaf. Okey, nanti Pak Cik akan bagi video, akan bagi slide. Okey, dan samalah manusia. Pak Cik pun manusia biasa. Kalau ada melakukan kesilapan, kekurangan, Pak Cik mohon maaf. Semoga kita sama-samalah berkongsi ilmu. And Pak Cik pun sebenarnya bukanlah nak ajar orang yang guru yang selayaknya nak mengajar. Pak Cik pun banyak kekurangan dia. Kita sama-sama belajar. Mungkin Pak Cik ke depan sedikit, mendahului. Sama-sama belajar, cuma Pak Cik senior je. Okay, kita belajar sama-sama. Banyak sebenarnya database. Saya tahu yang menonton ni ada pelbagai bidang. Mungkin hari pertama ni dia tak tepat dalam bidang dia. Pak Cik mohon maaf. Pak Cik cuma nak ajar step dulu, first langkahan untuk memahami apa itu database. Mungkin Pak Cik yakin lah hari yang ketiga tu kita laju. Hari ketiga, hari keempat tu antara waktu peak dia. Hari kedua nanti pun Pak Cik pun tak boleh terlalu laju sangat, kita masukkan dia. Okey, dan Pak Cik pun tak perlu lama sangat sebab dia akan jadi macam terlalu repeating. Jadi cukuplah kita punya 10 hari perbincangan dan kelas untuk database tu untuk bantu semua orang untuk dapat ni. Cuma saya advise dia masih belum sepenuhnya. Minta maaf Pak Cik bukan jenis yang boleh pukul rata semua. Kalau lepas ni ada rezeki, mungkin bulan-bulan yang mendatang, siapa yang dah cover articles, kemudian dah belajar tesis, you dah pegang 2 database. Pak Cik akan ajar industri punya database pula lepas ni. Macam mana nak dapatkan database industri. Very simple lah nak cari annual report. Okay, baru satu annual report. So kita akan ajar macam mana nak cari annual report dengan report-report yang lain daripada industri dalam dan luar negara. Kita bincang nantilah in future. Cuma sekarang ni benda core 2 tu yang kita sekarang ni kita katam dulu tesis ni. Nanti ada rezeki belajar juga yang artikel database, kemudian nanti kita belajar juga database industri. Okay, lagi sekali Pak Cik mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan sedikit ilmu tentang database tesis. Semoga you all semua dapat memanfaatkan sedikit ilmu ini, jadi supaya memantapkan kita lagi dari segi pengetahuan carikan database. Saya mendoakan semoga dipermudahkan dalam memahami penulisan dalam sebuah tesis dan kita dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Assalamualaikum.